Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan buat satu video berkaitan dengan panduan bagaimana menggunakan modul iPro ini secara maksimum supaya dapat dimanfaatkan oleh guru-guru dan juga para pelajar. Konsep buku iPro Sipu ni, iPro tu maksudnya pro ni ialah I tu ialah saya. Pro ini maksudnya ialah mahir lah. Sipu ialah guru. Jadi maksudnya modul ini boleh menjadi guru kepada murid-murid supaya dia mahir ataupun menguasai KSSM mengikut tingkatan, sama ada tingkatan 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Jadi buku ini selain digunakan oleh murid-murid, sebenarnya DSKP yang kita sediakan dapat membantu guru untuk fokus apakah standard pembelajaran yang ingin dicapai, dan berdasarkan kepada DSKP tersebutlah aktiviti-aktiviti dibina bersesuaian dengan buku teks secara kronologi untuk mengukur tahap penguasaan murid yang berbeza-beza. Kenapa saya mengesyorkan buku modul iPro ini? Jadi buku modul iPro ini mempunyai beberapa nilai tambah ataupun keistimewaan yang mungkin juga tidak terdapat di buku-buku yang lain. Apa yang ada di dalam modul iPro ni? Yang pertama seperti yang saya bagi tadi adalah sinopsis ya. Jadi awal-awal bab itu memang ada sudah dibagi tahu apa yang pelajar perlu kuasai untuk dapatkan gambaran keseluruhan tentang tajuk ini. Jadi kalau pelajar baca sinopsis ini, pelajar tahu bahawa tajuk ini berkaitan dengan kedatangan kuasa barat ya. Kemudian yang kedua ialah fokus pembelajaran berdasarkan DSKP. Jadi ini antara yang disediakan di dalam modul ini. Jadi guru-guru sebenarnya cukup mudah untuk menulis rancangan pengajaran sebab kita sudah sediakan. Jadi guru-guru cuma kembangkan saja DSKP tersebut berdasarkan yang kita sediakan, sebab semua yang kita jelaskan ini aktivitinya adalah menjurus kepada elemen-elemen yang kita telah tetapkan ini ya. Kita juga menggalakkan penggunaan aktiviti peta pemikiran seperti aktiviti writing untuk menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi, dan juga aktiviti pengurusan grafik supaya pembelajaran itu tidak membosankan. Maka kita juga masukkan aktiviti pengurusan grafik untuk menjana pemikiran yang kreatif dan menarik minat pelajar terhadap pembelajaran sejarah ni ya. Ini yang menarik tentang modul iPro Sipu ni ya. Jadi kalau kita tengok di setiap tingkatan kita ada satu panduan iPro, iaitu macam mana kita membimbing pelajar secara ansur maju supaya pelajar boleh menulis esei dengan baik berdasarkan idea-idea yang kita cadangkan lah. Jadi masalah yang paling utama dalam penulisan buku kerja ini adalah kebanyakan pelajar tidak menyiapkan buku tersebut. Mungkin buku tersebut hanya sesuai untuk aras yang tinggi saja ataupun aras yang rendah saja. Tetapi di dalam buku iPro ini, modul iPro ini, semua pelajar tidak dikecualikan. Dan alhamdulillah buku-buku iPro ini selalunya pelajar dapat siapkan ya, sama ada aras tinggi ataupun aras rendah. Satu lagi keistimewaannya adalah soalan kebat. Soalan kebat ni biasanya untuk yang ini kita menjurus kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan elemen kewarganegaraan lah ya. Elemen kewarganegaraan ataupun soalan-soalan umum kebat. Jadi untuk soalan ini kita sediakan panduan iPro. Ini sebenarnya panduan ini hanya sebagai panduan terutamanya untuk murid-murid aras rendah. Daripada kebiasaannya kalau tiada panduan ini kadang-kadang pelajar tidak dapat jawab. Ini antara QR code PAK21. Jadi cikgu-cikgu boleh scan ya QR code ini dan cikgu boleh tengok apa konsep aktivitinya untuk mendapat kepahaman
dan apa bahan-bahan yang diperlukan. Sebenarnya bahan-bahan ini cikgu cuma perlu print out saja. Okey, kita sudah sediakan semua bahan, cukup print, size dia, laminate, dan sebenarnya di dalam QR code ini, bila cikgu QR code, cikgu akan dapat lihat dia punya aktiviti sebelum, semasa dan selepas aktiviti ya. Jadi cukup mudahlah untuk cikgu melaksanakan aktiviti PK21. Okey, ini QR code info. Seperti yang saya beritahu, kita juga ada maklumat-maklumat tambahan. Okey, di mana pelajar boleh QR code info ini untuk dapatkan maklumat-maklumat tambahan berkaitan tajuk-tajuk yang ada di dalam buku teks. Jadi ini dapat menggalakkan pembelajaran menggunakan teknologi lah. Okey, kemudian kita ada juga QR skema. Ya, QR skema. Jadi kalau pelajar imbas kod ini, dia akan minta kata laluan. Dan kata laluan ini tidak ada di dalam modul murid, dia hanya ada di dalam modul guru. Okey, contohnya untuk bab 1 tingkatan 3 ini kod aksesnya adalah iPro 311. Jadi pelajar perlu masukkan kod ini untuk menyemak jawapan tersebut. Jadi seperti saya bagi tahu tadi, sebenarnya QR skema ini ataupun kod akses ini untuk mengelakkan ya pelajar daripada meniru jawapan. Okay, jadi guru mungkin minta pelajar untuk tunjukkan hasil kerja bab 1, dan apabila guru tersebut berpuas hati dengan hasil kerja yang telah ditunjukkan, guru bolehlah memberikan QR code ini untuk pelajar akses jawapan dan menyemak jawapan. Dan di akhir bab itu kita ada pentaksiran tahap penguasaan. Jadi guru-guru selepas dia semak keseluruhan bab 1 tadi, guru-guru bolehlah tandakan di mana standard tahap pencapaian pelajar itu ya, mengikut tafsiran guru tersebut. Jadi selepas cikgu tanda, cikgu boleh buat ulasan dan tanda tangan, dan ini nanti cikgu boleh rekodkan di dalam borang standard prestasi. Okey, dan satu lagi yang penting berkaitan dengan modul ni, di setiap awal bab itu, di setiap awal muka surat buku kita ada satu indeks semakan tugasan murid ya. Jadi apa kelebihan indeks semakan tugasan murid? Indeks semakan tugasan murid ini membolehkan murid-murid menulis tarikh tugasan diberikan, bab, apakah tugasan tersebut di muka surat berapa tugasan itu perlu dibuat, tarikh bila dihantar, dan ini tarikh bila guru periksa. Jadi kelebihan kepada indeks semakan tugasan ini, pelajar boleh senaraikan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru, dan secara tidak langsung pelajar tahu apa tugasan yang perlu dia buat dan bila dia perlu hantar. Dalam masa yang sama, guru juga boleh mengenal pasti murid-murid yang belum lagi, yang sudah ataupun yang belum menyiapkan tugasan. Begitu juga ibu bapa, berdasarkan kepada indeks semakan tugasan ini pun sebenarnya ibu bapa boleh mengetahui sama ada pelajar perlu menyiapkan tugasan ataupun sebaliknya. Okey, ini impak penggunaan modul iPro yang telah kami buat kajian. Jadi ada 9 impak di sini. Kalau kita tengok, memudahkan guru merancang aktiviti. Ini kita boleh tengok berdasarkan kepada di SKP tadi. Kemudian kita juga sudah bincangkan tentang murid tahu apa yang perlu mereka pelajari dan apa yang perlu mereka kuasai. Kemudian kita ada juga QR code PAK21. Kita ada aktiviti-aktiviti membimbing murid-murid menulis esei P1 untuk aras rendah, aras sederhana, dan P3 untuk aras tinggi. Ada kesinambungan sebab tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 dia punya corak aktivitinya itu adalah sama. Pembelajaran berasaskan teknologi, iaitu kita ada QR code MCQ, QR code info, QR code akses ya. Kemudian ada penekanan kepada kemahiran pemikiran sejarah, iaitu 5 pemikiran, memupuk amalan pembelajaran kendiri di mana pelajar boleh menyimak sendiri jawapan berdasarkan akses kod yang diberikan dan menepati pelbagai tahap pencapaian murid lah. Jadi di sini boleh diukur di akhir pembelajaran apakah standar prestasi yang diberikan kepada pelajar tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.